Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Grace Chon Lee. Tumpuan utama daerah lawas dipilih sebagai tuan rumah bagi sambutan Nuzul Al-Quran peringkat negeri Sarawak tahun 2023 yang akan diadakan pada 7 April ini. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, persiapan awal telah mula diatur dalam memastikan pelaksanaan majlis tersebut berjalan lancar. Pada tahun ini, sambutan Nuzul Al-Quran peringkat Sarawak akan diadakan di Lawas, bertempat di Masjid Besar Darul Makmur Lawas pada 7 hari bulan April tahun ini dengan tema Sarawak Maju Makmur. Beliau berkata demikian dalam sidang media Majlis Nuzul Al-Quran Peringkat Negeri Sarawak 2023 di Kuching pada Isnin. Antara acara-acara iringan yang bakal diadakan ialah ceramah Ramadan, bicara Ramadan pameran Al-Quran, Ihya Ramadan Perdana Borneo dan bicara Ramadan Masyarakat Madani. Dalam hal itu, tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud serta isteri, Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib dijangka hadir memeriahkan majlis itu. Turut jangka hadir ialah Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Manzohari Tun Dato' Abang Openg serta isteri Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang. Sementara itu, setiap ketua kaum harus menyediakan profil rumah panjang masing-masing bagi membolehkan kerajaan mengenal pasti isu dihadapi serta memberikan bantuan dengan lebih berkesan. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Dr. Punguang Manggil memberitahu profil tersebut antara lain perlu dilengkapkan dengan demografik penduduk setempat termasuk sejarah pendidikan dan pekerjaan setiap individu. Ini adalah untuk menyenangkan tugas kami sebagai wakil rakyat. So that we know what are the issues, apakah permasalahan yang ada di kampung tuan-tuan. Contohnya, tidak api, tidak ada air, tidak ada line telefon ke. This you should put in your profile as well. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan penutupan Mesyuarat Agong Dwi Tahunan Persatuan Berawan Sarawak di Miri pada Ahad. Dalam pada itu, beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Marudi turut berpendapat bahawa kaum berawan layak mempunyai wakil yang dilantik sebagai pemancar mahupun temenggung memandangkan kaum tersebut memiliki jumlah penduduk mencecah 20,000 orang di kawasan Baram. Oleh itu, jelasnya ia terpulang kepada ketua kaum berawan sedia ada bagi mengusulkan beberapa calon untuk dinilai. Di Bintulu pula, Sama Laju menjadi cawangan ke-81 bagi Penubuhan Pertubuhan Kebangsaan Belia Bersatu Sarawak Saberkas. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Majang Renggi berkata, Penubuhan Saberkas cawangan Sama Laju telah lama dirancang dan dibincang dalam satu mesyuarat di Dewan Suara Bintulu pada tahun 2017. Dengan adanya cawangan Saberkas yang kita tubuhkan, sudah tentu ia dapat memupuk semangat kerjasama, semangat perpaduan dan itu juga semangat toleransi di antara kita. Khasnya di kawasan Bintulu ini, sebab kawasan Bintulu ini diduduki oleh ramai golongan, ramai penduduk, ramai bangsa, itu juga agama. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penubuhan cawangan tersebut di Bintulu pada Ahad. Selain itu, Datuk Majang turut menggalakkan penyertaan lebih ramai golongan belia dalam Saberkas bagi memartabatkan usaha meningkatkan penglibatan serta pencapaian golongan tersebut dalam pelbagai bidang. Untuk rekod, penubuhan Saberkas cawangan Sama Laju adalah sejajar dengan usaha serta hasrat penubuhan itu untuk memiliki cawangan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri Dindun, Sarawak. Beralih ke pengalaman seterusnya, Kerajaan Sarawak telah meluluskan peruntukan sebanyak RM126 juta bagi melaksanakan projek bekalan air di Dun Mambung. Perkara gembira itu dimaklumkan oleh Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Dr. Jerib Susil, semasa berucap dalam Majlis Penyampaian Sijil Lantikan Ketua Kaum bagi tahun 2023 di Padawan pada Ahad. Menurut beliau, projek bekalan air tersebut akan melibatkan kampung-kampung yang belum menikmati bekalan air bersih terawat seperti Kampung Bangau, Kampung Sitang, Kampung Petag dan beberapa kampung di kawasan Anyah Bia.
Tambah Datuk Dr. Jerry, peruntukan sama turut digunakan untuk menambah baik tekanan air di Kampung Jambu. Dalam hal lain, selaras dengan keperluan mewujudkan sebuah perkampungan yang berdaya saing, bersih, cantik dan sesuai untuk dijadikan sebagai tarikan pelancong, Datuk Dr. Jerry telah berkongsi cadangan untuk mengadakan pertandingan Kampung Sejahtera yang melibatkan keseluruhan kampung di bawah Dun Lambung. Ketika berucap mengenai majlis pula, beliau menyeru agar semua penduduk memberi kerjasama yang padu kepada ketua kaum yang baru dilantik untuk terus membangunkan kawasan kampung. Manakala Kerajaan Sarawak berhasrat untuk meningkatkan pengetahuan mengenai sektor berkaitan ekonomi digital melalui Persidangan Keselamatan Cyber Asia Pasifik 2023 yang bakal dianjurkan di Kuching mulai 19 sehingga 21 Mei 2023. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Perancangan Ekonomi dan Pembangunan, Datu Dr. Muhammad Abdullah Zaidil memberitahu, persidangan itu akan meletakkan Sarawak dalam peta dunia mengenai tindakan keselamatan cyber. Dedahnya, kira-kira 500 peserta dari luar Sarawak, khususnya rantau Asia Pasifik, seperti Singapura, Filipina, Kemboja, Indonesia, Korea Selatan, Timur Tengah, Australia dan Eropah akan mengambil bahagian dalam persidangan berkenaan. On top of that, we also do cyber security awareness to school children, sida-sida sekolah, anak-anak kita. Yes, and then these are the things that we do on Sunday. And the unique thing about this conference is that kita jangkakan kita akan menerima penglibatan daripada negara-negara serantau, termasuk Filipina, Cambodia, Singapura, Indonesia, dan Cambodia dan dari Middle East. Dan saya menerima email juga mengatakan dari Europe pun mungkin akan datang bersama untuk menyertai sebagai itu. So jadi kita rasakan kita akan meletak Sarawak di map dunia dari aspek cyber security ni lah. Beliau berkata demikian dalam sidang media Persidangan Keselamatan Cyber Asia Pasifik 2023 di Kuching pada Isnin. Persidangan bertemakan mencapai keselamatan dan ketahanan bersama. Itu akan menampilkan pakar keselamatan global yang terkenal, iaitu Ketua Pegawai Penyelidik With Secure Mikko Hyponen dari Finland, yang akan berkongsi pandangan dan pengalamannya dalam bidang tersebut. Di samping itu, para hadirin akan berpeluang menjalin rangkaian dengan peserta lain serta meneroka produk dan perkhidmatan keselamatan cyber terkini. Paparan berikutnya, bagi memenuhi keperluan komuniti Hospital Umum Sarawak HUS Meditel telah tampil untuk menganjurkan Bazar Ramadan buat kali kedua di persekitaran HUS dengan membuka 44 gerai jualan juadah. Timbalan Pengarah Perubatan 1 Hospital Umum Sarawak, Nur Hayati Jaafar berkata, Bazar Ramadan Meditel Ceria Street Mall ini beroperasi setiap hari bermula dari jam 1 petang hingga 8 malam. Mereka senang ada gerai-gerai makanan yang berhampiran lah within the hospital. Ini pertama kali dia rekonkan? Tak, kali kedua. Terima kasih. Okay. Dijemput jugalah siapa yang berminat untuk orang luar pun boleh. Orang luar boleh masuk jugalah. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita selepas majlis perasmian Bazar Ramadan Meditel di Kuching pada Isnin. Dalam program tersebut, Nur Hayati turut menyempurnakan simbolik perasmian bazar dengan mengagihkan apron kepada para penjajah di sekitar HUS. Dan bagi itu, pelbagai lapisan masyarakat mengambil peluang untuk berkunjung ke bazar tersebut serta membeli juadah yang disediakan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Grace Chon Lee. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media asal UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri edisi Tengah Hari ini, saksikan kemeriahan majlis perasmian Bazar Ramadan Meditel di Hospital Umum Sarawak pada Isnin. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.